It's a gargantuan 7-storied structure with no apparent rhyme or reason. Built on the orders of a grieving widow. In the air, in the walls, it has found us. Setiap rumah yang luar biasa pasti ada sejarahnya tersendiri. Seperti sebuah rumah yang mempunyai 161 bilik, 10,000 tingkap dan 2,000 pintu. Rumah agam yang bersejarah ini menjadi misteri kerana seni binanya yang aneh dan kisah yang berada di sebaliknya. Projek pembinaan rumah itu bermula pada tahun 1884 di San Jose, California. Pemilik asal rumah ini adalah seorang janda kaya bernama Sarah Winchester. Tragedi dalam hidup Sarah bermula apabila bayi perempuannya Annie meninggal dunia. Tidak lama kemudian, suaminya pula meninggal kerana penyakit TB. Sebelum Sarah berpindah ke San Jose, dia berjumpa seorang bomoh. Dia ingin mendapatkan nasihat dari roh suaminya dalam bagaimana untuk membelanjakan kekayaannya atau apa yang hendak dilakukan dengan sisa hidupnya. Bomoh itu pun berjaya mendapatkan jejak dari roh suami Sarah. Roh suaminya menyuruh Sarah untuk meninggalkan rumah mereka di New Haven dan berpindah ke barat California, iaitu di San Jose. William juga menyuruh Sarah membina sebuah rumah untuk roh-roh yang telah menjadi mangsa senjata api dari buatan syarikat William, supaya Sarah tidak akan diganggu oleh roh-roh tersebut sepanjang hayatnya. Lalu, Sarah pun membeli sebuah rumah ladang yang mempunyai 8 bilik dan mula membuat pengubahsuaian pada rumah itu selama hampir 40 tahun tanpa henti. Wanita itu dipercayai membuat sedemikian kerana mahu melarikan diri dan mententeramkan roh-roh yang telah mati dibunuh oleh syarikat suaminya itu. Dia akan tidur di dalam bilik yang berbeza pada setiap malam dan mempunyai laluan rahsia dari bilik ke bilik agar roh-roh yang menghantui fikirannya itu sesat, keliru dan tidak dapat mengikutinya. Selama 38 tahun pembinaan rumah itu, hanya separuh sahaja yang dapat disiapkan. Dengan 161 bilik, 10,000 tingkap dan 2,000 pintu. Pembinaan itu dihentikan pada tahun 1922 kerana Sarah meninggal dunia, yang pada masa itu dia berumur 82 tahun. In the air, in the walls, this spirit has a power we've not seen before. It has found us. Beberapa dari kita mesti sudah pernah tengok gambar ini. Tapi korang tahu tak apa yang terjadi kepada fotografer yang mengambil gambar ni? The Vulture and the Little Boy. Gambar ini diambil pada tahun 1993 yang saat itu terjadinya wabak kelaparan yang merenggut banyak nyawa di Sudan. Kanak-kanak yang tidak berpakaian itu sedang duduk melepaskan penat lelahnya kerana tidak berdaya lagi untuk berjalan ke pusat bantuan makanan yang berada beberapa ratus meter dari situ. Sekitar 5 meter darinya ada seekor burung hering sedang memerhatikannya. Korang sendiri tahu burung hering adalah burung pemakan bangkai dan aku rasa korang tahu apa niat burung tu. Gambar ini diambil oleh Kevin Carter yang merupakan seorang wartawan dan fotografer. Disebabkan gambar ini, dia dianugerahi Pulitzer Prize. Tak lama setelah mendapat penghargaan itu, Kevin membunuh diri. Dia membunuh diri dengan cara menyalurkan asap dari exhaust ke dalam kenderaannya menggunakan saluran getah atau hose. Di sisi mayat Kevin terdapat sekeping nota yang ditinggalkannya. Nota itu berbunyi, "Aku betul-betul minta maaf. Aku tertekan. Tiada telefon, duit sewa, duit untuk membantu kanak-kanak, hutang. Aku dihantui kenangan menakutkan tentang kematian, mayat, kemarahan, kesakitan, kanak-kanak yang kebeluran dan luka."
The Exorcist merupakan salah satu filem horor klasik. Filem yang diterbitkan pada tahun 1973 ini sempat menimbulkan banyak kontroversi dari berbagai kalangan. Banyak kejadian misteri yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan filem ini. Ada cerita mengatakan set penggambaran terbakar secara tiba-tiba, banyak kru yang pengsan dan muntah, dan yang paling menyeramkan, semasa pembuatan filem ini dan setelah filem ini siap, sebanyak 9 orang kru termasuk pelakon filem ini meninggal secara misteri. Semasa proses penggambaran dilakukan, mereka sampai membawa seorang pederi untuk melindungi mereka dari makhluk-makhluk halus. Pederi itu mengatakan bahawa iblis marah dan tidak mahu filem itu dibuat. Ketika filem itu ditayangkan di seluruh negara, banyak laporan diterima dari penonton yang menonton filem itu. Ada yang terkena serangan jantung dan ada pula yang mendapat nasib buruk setelah menonton filem itu. Bahkan ketika filem itu ditayangkan di Romania, sebuah gereja yang berada di lokasi tersebut disambar petir dan salib besar yang berada di gereja itu jatuh. Pada tahun 1761, kapal Octavius berlabuh dari London untuk mengambil sejumlah barangan yang akan dikirimkan ke Tiongkok, China. Selain kru kapal, isteri dan anak dari kapten kapal itu turut dibawa bersama. Kapal itu sampai dengan selamat ke China. Mereka melanjutkan perjalanan pulang ke London. Ketika itulah masalah mula timbul. Sepatutnya mereka hanya perlu berpusing balik untuk mengikuti jalan sama yang mereka gunakan ketika menuju ke China. Tapi disebabkan cuaca ketika itu sangat panas, membuatkan kapten kapal itu memutuskan untuk berlayar pulang melalui Northwest Passage. Dan disebabkan itulah kapal Octavius tiba-tiba lenyap. Pada tahun 1775, kapal Herald berlayar di Greenland dan menemukan sebuah kapal usang berada di tengah-tengah lautan dalam keadaan yang rosak teruk. Kapten kapal Herald memerintahkan krunya untuk memeriksa kapal tersebut. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui kapal misteri itu adalah kapal Octavius yang sudah lama hilang. Krunya mula menjelajahi kapal usang itu dan bergegas menuruni tangga menuju ke dek kapal. Saat mereka turun, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Mereka menemukan sebanyak 28 orang telah mati membeku. Di bilik kapten, mereka menemukan kapten kapal itu mati dalam keadaan duduk di kerusinya dengan pen yang masih berada di tangan dengan buku catatan kapal yang terbuka berada di atas meja. Di belakangnya pula, mereka melihat seorang wanita dengan seorang budak lelaki terbaring di atas katil dengan selimut yang menutupi tubuh mereka yang sudah mati membeku. Mereka ketakutan lalu melarikan diri dari kapal itu. Dalam pelarian yang tergesa-gesa kerana ketakutan, mereka kehilangan halaman tengah dari buku catatan yang membeku yang sempat diambil oleh salah satu dari mereka. Dalam buku itu tertulis, Kapten Octavius telah mencuba untuk menjelajahi laluan barat laut, tetapi kapalnya telah terperangkap pada bongkahan ais dan anak-anak kapalnya, seorang demi seorang, mati kerana kesejukan. Hingga ke hari ini, kapal Octavius tidak diketahui lagi keberadaannya. Mungkin kapal ini terkandas di sesuatu pulau atau mungkin juga masih mengarungi lautan. Di sebuah lembah terpencil yang jauh di pergunungan Himalaya, seorang penjaga hutan berbangsa India bernama Hari Kishan Madhwal membuat sebuah penemuan yang sangat mengejutkan. Pada ketinggian 4,800 meter itu, Madhwal menemukan sebuah tasik kecil dengan sesuatu yang aneh berada di dalam dan di sekitar tasik itu. Tasik itu penuh dengan kerangka tulang manusia.
terdapat sekitar 500 kerangka manusia yang berada di situ, dan diperkirakan tulang belulang itu sudah ada sejak abad ke-9 lagi. Berbagai teori mencuba menjelaskan mengapa tulang-tulang misteri itu berada di sana. Ada yang mengatakan sisa kerangka itu milik tentera India kuno yang kembali dari pertempuran lalu melintasi pergunungan itu. Yang lainnya mengatakan mereka adalah korban dari wabak penyakit. Bagi masyarakat India pula, mereka percaya bahawa Dewi penjaga gunung itu marah kepada pendatang yang melintasi gunung itu. Lalu Dewi itu menghujani mereka dengan hujan batu yang sangat keras. Yang peliknya lagi, beberapa tulang yang diselidiki memang memiliki tanda-tanda seperti terkena objek keras berbentuk bulat. Tasik Rob Kun atau Skeleton Lake kini menjadi salah satu tempat paling misteri di dunia.